Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang, selamat sejahtera. Jadi kita akan masuk topik yang terakhir untuk chapter 1 iaitu Rules of Inference. Jadi seperti biasa kita akan mulakan kelas kita malam ni dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, jadi kita akan lihat contoh yang pertama untuk rules of inference. Jadi rules of inference ni kita menggunakan law ataupun formula yang kita belajar pada 1.2 dan sebelum ni lah. Jadi kalau ada ingat macam mana kalau kita nak guna De Morgan, commutative, associative dan sebagainya, yang itu kena ingat lah. Dan ada sedikit formula baru yang kita akan gunakan dalam rules of inference, dan formula baru ni sangat banyak. Okey, jadi kalau kita dapat soalan rules of inference, biasanya kita akan sediakan slides lah, sediakan notes sebagai catatan. Since semuanya adalah online, jadi kita boleh rujuk kepada nota lah. Okey, sebab kalau face to face tak boleh rujuk kepada formula. Kalau online ni senang sikit lah, kita boleh rujuk. Jadi chapter rules of inference ni kita ada banyak. Kita ada addition, kita ada simplification, conjunction, dan semua-semua ni adalah formula rules of inference yang sangat-sangat unik, yang baru. Dan sebenarnya kita dah belajar rules of inference ni zaman sekolah. Cuma zaman sekolah kita gunakan ayat, kita tak gunakan huruf P dan Q. Okey, zaman sekolah kita belajar modus ponens dengan modus tollens sahaja. Yang apa ni, hujah tu kan, ada premis 1, premis 2, kesimpulan, semua tu. Itu adalah penaklukan matematik ataupun penaklukan logik yang ada kat zaman sekolah. Jadi untuk sekarang ni, subjek ni, rules of inference ni dia lebih detail. Dia ada banyak formula daripada zaman sekolah. Dia ada lebih daripada 2 lah. So kat sini kita ada addition, kita ada simplification dan conjunction, modus ponens. Kita ada modus tollens, hypothetical syllogism, disjunctive syllogism dan resolution. So ada dalam 8 something. Okay, ada 8. Jadi rules of inference yang 8 ni susah sikit nak hafal. Jadi kita kena buat sedikit example lah. Dan saya juga dah uploadkan notes dalam Google Classroom untuk rules of inference ni, jadi semua orang boleh dapatkan notes. Okey, dan seterusnya saya nak bagi tahu seluruh example dari example 1 sampai example 5. Okey, dari example 1 sampai example 5 ni, semua example ni saya ambil based on PowerPoint. Okey, semua ni based on sini, based on PowerPoint. Okay, sebab dekat sini PowerPoint dia ajar detail. Jadi saya akan terangkanlah macam mana, walaupun awak semua dah tahu kan. So kita lihat example yang pertama. Okay, untuk example yang pertama, kita akan lihat contoh soalan yang diberi, ayat dia panjang. Okay, ni adalah contoh soalan. Dia bagi ayat dia sangat panjang. Okay, saya besarkan sikit. Okay, untuk rules of inference ni, kita biasanya dapat ayat yang panjang ni, kita akan baca dia satu ayat demi ayat yang lain. Maksudnya, kalau kita baca ayat yang ni sebagai ayat yang pertama, if it rains today, dan sampai habis ni, sampai noktah ni, okay, kita anggap dia sebagai premis 1. Maksudnya, ayat yang kita baca dari soalan ni,
kita anggap dia sebagai premis satu ataupun hipotesis yang pertama. Okey, ayat yang pertama ataupun premis yang pertama. Kemudian ayat yang kedua ni biasanya adalah premis yang seterusnya lah. Biasanya saya suka guna premis. Saya tak suka guna hipotesis, saya guna premis lah. Jadi ayat kedua ni kita anggap dia sebagai premis. Okey. Jadi kalau nak tahu premis satu apa ayat ni, kita kena tengok dulu satu ayat tu dia habis kat mana, dia stop dekat mana, dia stop daripada awal ni sampai mana, sampai sini kan, ada titik kat sini. Jadi kita anggap dia sebagai satu premis. Kemudian sama juga ayat yang kedua sampai dot ni, ada noktah ni, kita anggap dia sebagai premis yang kedua. Cumanya biasanya lah ayat yang terakhir ni adalah conclusion. Okey, ayat yang terakhir ni adalah conclusion. Kalau nak tahu ayat conclusion sentiasa dekat akhir sekali lah, ataupun ada perkataan therefore. Maksudnya kesimpulan dia lah. Okey. Ni adalah conclusion So conclusion kita akan baca ayat yang terakhir. So ni adalah conclusion. Sekarang ni bila kita dapat soalan rules of inference, dia bagi dalam satu perenggan dia akan bagi dalam satu perenggan ataupun dia akan bagi secara pecah-pecah lah. Cuma kita sebagai pelajar, tugas kita adalah untuk asingkan ayat tu. Okey, kita kena tahu kalau ayat yang pertama biasanya premis satu, ayat yang kedua adalah premis kedua, ayat yang seterusnya mungkin akan jadi premis yang ketiga atau premis yang keempat. Jadi ayat yang terakhir ni sentiasa conclusion. Kena ingat tu. Okey, ayat yang terakhir ni yang paling last. Sentiasa conclusion. Premis ni dia tak kisah ada berapa banyak. Premis ni boleh jadi 3 premis atau 4 premis, tak ada masalah. Yang satu sahaja dekat sini adalah ayat terakhir, iaitu warna purple ni conclusion. So yang ni bila kita dapat soalan ni kena asingkan ayat demi ayat. Okey, kena asingkan ayat demi ayat supaya kita dapat keluarkanlah dia punya ayat-ayat tu. Okey. Okay, ini step 1. Okay, step 1 adalah kenal pasti conclusion dan premis. So kena kenal pasti, ni saya tulis bahasa Melayu kenal pasti premis dan kesimpulan lah. Jadi apa yang paling penting dalam soalan rules of inference ni, cari dulu premis dia ada berapa banyak, kesimpulan dia mesti yang last lah. Okay, kenal pasti dulu. Okay, and then step yang kedua, biasanya bila kita dah kenal pasti ayat-ayat tu, kita dah tahu dah ada ayat dah, tapi biasanya kita akan tahu dia mesti ada kenal pasti P, Q dan R lah. Kenal pasti siapa P, siapa Q dan siapa R kalau ada lah. PQR ni adalah situasi. PQR ni adalah situasi. Okey, kena pasti PQR kalau adalah R tu, kalau tak ada tak payah. Okey. Situasi ni contohnya lah, kalau saya letakkan P P ni sebagai situasi yang pertama. Katakan saya guna warna hijau ni untuk kenal pasti situasi kalau kita baca daripada ayat yang pertama ni, kita ada satu situasi kat sini, it rains today. Okey, ini adalah situasi yang pertama. Jadi ambil yang positif. Ambil yang positif, kalau ada not tu kita buang not tu, kita akan jadi dia yes lah. Dia akan jadi kalau it rains today, so it rains today je lah sebab dia positif. Kalau it is not rain, jadi awak tukar jadi it is rain. Supaya ayat tu jadi positif, sentiasa positif. Kita tak nak ada perkataan not, kita tak nak ada perkataan don't. Okey? Kita tak nak ada semua tu. Kita tak nak semua negatif, kita nak semua positif. Jadi step 2 ni, pastikan ayat yang kita keluarkan pasti ni mestilah ayat yang cantik je, ayat yang tiada unsur negatif. Semuanya adalah benda yang positif. Okay, so it rains today adalah
situasi yang pertama. Situasi pertama ni kita tuliskan dia sebagai P. Okey, situasi pertama adalah P. Next, yang kedua. Kita sambung lagi. Kita ada situasi kedua, iaitu we will not have a barbecue today. Okay, macam mana bacaan dia? Barbecue kan? Okay, we will not have a barbecue today. So, ini adalah situasi kedua sebab ialah ayat yang kita menunjukkan aktiviti apa yang dibuat kan? Jadi, apa situasi yang seterusnya? Situasi yang kedua dia. Jadi, situasi kedua dia adalah we will not have a barbecue today, tapi kalau boleh, not ni tolong jangan tulis. Okay, not tu kalau boleh tolong jangan tulis lah. Sebab kita kalau boleh nak yang positif. Jadi kalau ada not tu, hilangkan je. Dia akan jadi ni. We will have barbecue today. Ikutlah ayat dia. Kalau dia kata today, today lah. Kalau dia kata tomorrow, tomorrow lah. Ini adalah salah satu cara untuk kita kenal pasti PQR. Okey. Lepas tu, settle ayat pertama ni, kita dapat ayat pertama ni kita kiranya dapat dua situation. Kita dapat situation untuk P, kita dapat situation untuk Q. Untuk ayat yang pertama, untuk permission pertama sahaja. Okay, nampak And then sebab kat sini dia tak bagi pun siapa P, siapa Q. Jadi bila soalan ni dia tak bagi, kita yang kena buat. Tapi adalah soalan tu sentiasa bagilah. Kalau ni case kalau soalan tu tak bagi PQR kan. Biasanya kalau awak lihat kat sini, PQR ni tak tahu pun apa dia punya situasi tu. Kalau awak lihat dekat notes ni, dekat bahagian latihan, P dengan Q ni sentiasa diberi. Okey, ni daripada latihan. Okey, PQR pun diberi. Maksudnya awak tak boleh ubah kat situ. Kalau yang macam ni senang. Okey, soalan macam ni bagi saya easy. Petik jari je dapat. Cuma nak kena hafal je lah formula. Kalau yang jenis yang tak bagi, macam tadi example 1 ni, dia tak bagi tau. Dia tak bagi kita punya PQR. Kita yang kena assume. Kita yang kena nyatakan siapa P, siapa Q dan siapa R. Kena assume sebab kalau kita tak assume, kita tak boleh nak bagi proof yang solid dekat pensyarah. Kita tak boleh nak tunjukkan bukti jawapan kita tu betul. So kena assume. Okay, assume ni tak kisah kalau contohlah kita tak sengaja kalau kita terlupa nak buang perkataan not. Tapi ingat, jawapan dia sentiasa betul. Cuma apa yang kita assume ni, pastikan reason dia tu kenalah. Okay, reason dia tu kena. Okay, jadi sebab tu saya cakap, kalau nak elak daripada kesalahan, pastikan ayat yang kita assume tu sentiasa positif. Okay, kalau bolehlah. Kalau ada not ni, tolong jangan tulis. Okay, kalau ada not ni, tolong jangan tulis. Jangan jadikan dia negatif. Pastikan dia positif. Itu je nasihat. Okay, kalau kita tengok kat sini, ayat yang kedua ni, we do not have a barbecue today. So ayat ini adalah ayat yang sama macam tadi. Okay, ayat yang sama macam tadi iaitu ayat Q tadi. So tak perlu tulis. Sebab dia dah ada. Okay, ini adalah Q, tak perlu tulis lagi. Jadi, untuk soalan ni, okay, situasi ni dah ada dah, tak payah tulis. Okay. We do not have a barbecue today ni tak perlu tulis. Yang kena tulis adalah situasi yang belum ditulis lagi. Contoh kat sini, we will have a barbecue tomorrow. Okay, tomorrow. Tomorrow tu lain sikit daripada ayat tadi. So benda ni tak ada. Benda ni adalah benda baru. So kena tulis barulah kat sini. We will have a barbecue tomorrow. Okay. Jadi, beza kat sini, step kedua ni adalah kita kena pasti dulu siapa P, siapa Q dan R, and then kita assume. Okay, kita assume. Declare lah maksudnya. Okay, kita assume tu. Jadi, ini dah menunjukkan bahawa kalau kita buat jawapan nanti,
dia punya apa orang panggil, proof dia tu sangat kuat sebab kita dah assume. Alright. Jadi step 3, step 1, kita first buat apa tadi? First yang tadi step 1 ni adalah kita kena pasti premis 1, premis 2 atau ada lagi, kena pastilah. Dan akhir sekali adalah conclusion dia, kesimpulan. Itu first step sangat senang. Cuma step yang kedua ni awak kena baca pelan-pelan. Bila nak baca pelan-pelan ni sakitlah sikit sebab ialah dia kan bahasa Inggeris kan. So kalau tak nak kena baca slow-slow. Situasi pertama, situasi kedua. Okey, ni situasi yang sama juga, situasi kedua. Yang ni situasi ketiga. So ada 3 situasi. Kalau dia ulang balik kat kesimpulan ni pun dia ada ulang balik situasi yang sama, so tak perlu tulis. Sebab ini awak dah tahu dah, ini adalah P. Okey, tak perlu tulis. Walaupun dia negatif, ayat dia negatif, tak apa, tak perlu tulis. Okey, contohnya kat sini contohnya lah. If it not rains today. Tak apa, jangan tulis. Biar sahaja sebab dia dah dinyatakan dalam P. Okey, tak perlu tulis. Walaupun dia positif ataupun negatif ayat dia. Kemudian we will have a barbecue tomorrow. Ni pun dah tulis R tadi so tak perlu buat apa-apalah. Okey, so step-step ni kalau kita ikut kita boleh buat dengan baik. Dan step yang ketiga, step yang terakhir, kita akan convertkan ataupun tukarkan. Saya tulis convert. Convert ni maksudnya tukarkan. Convert statement kepada proposition. Okay, convert the statement to inilah variable lah, saya cerita variable ataupun to logic. To logic. Ataupun this nama dia proposition logic tau, tapi saya just tulis logic je So maksudnya kita kena convertkan ayat-ayat ni kepada logic. Ayat-ayat apa tau? Ayat premis 1, ayat premis 2 dan akhir sekali adalah conclusion. Okay, convert sahaja. Okay, macam mana nak convert? Okay, step 3 ni saya letak kat belah kanan Step 3 kat sini Okay, macam mana kita nak convert? Okay, awak boleh tengok notes yang saya buat tu. Okay, ni solution dia. Kita ada tepi dia iaitu accession. Accession ni adalah bahagian yang kita convertkan ayat tadi kepada dalam bentuk simbol ataupun dalam bentuk variable. Kita panggil dia logic proposition. Sorry, kita panggil dia adalah propositions logic. Reasons ni adalah bukti. Bukti di mana kita guna, apa law yang kita guna dan apa nama dia. Premis 1 ke, premis 2 ke dan sebagainya. Okay, ini adalah proses dia. Nanti saya akan tunjuklah macam mana proses dia. Okay, so satu-satu dulu. Biasanya kita akan tulis premis yang pertama. Okay, tulis premis yang pertama ni kita tulis 1. Ni langkah yang pertama ni 1. Premis yang pertama ni adalah it rains today. So it rains today ni adalah P. Okay, tuliskan, convertkan ayat tu kepada huruf ataupun simbol. It rains today adalah P. Kemudian dia gunakan perkataan if then. Ingat if then. Jika maka. If then adalah implication If then maksudnya adalah implication. Sebab ni adalah jika maka jika maka. So guna implies. Jadi kita akan guna implies. P implies. We will not have a barbecue today. Yang ini awak kena ikut. Kalau dekat ayat soalan ni yang kita assume tadi tu, yang kita assume ni adalah Q positif. We will have a barbecue today. Tapi dalam statement ni dia cakap we will not. Yang ini baru kita follow bulat-bulat. Okay, yang ni kita follow bulat-bulat. Dia cakap will not. Jadi kita akan songsangkan.
Okay, dia akan jadi negatif ataupun negation. Negation Q Ni kita ada convert ni. Kita convertkan dia P implies negation Q untuk premise yang pertama. Senang sahaja nak convertkan. Yang penting ikut apa yang kita assume. Ingat ya, apa yang kita assume, apa yang kita buat jawapan ni mesti relate kepada jawapan yang kita assume. Okay, itu penting. Kalau soalan tu dah assume siap-siap, macam yang saya cakap tadi kan, self practice tu saya dah assume siap-siap. Jadi awak kena follow juga apa yang di-assumekan dalam soalan ni. Kalau tak di-assumekan, awak yang kena assume sendiri. Bila kita assume sendiri, kita akan senang dapat markah lah. Okay, sebab kita yang buat peraturan kita sendiri, kita yang buat rule kita sendiri kan. So yang tu bagi saya senang lah. Tapi kalau soalan tu dah bagi siap-siap PQR, dia dah siap-siap assume, itu yang akan susahkan kita. Okay, alright. Next, yang kedua. Ni kedua ni biasanya kita akan ambil ayat yang kedua lah, premise yang kedua tu. Okay, so premise satu tadi kita kena tulis. Saya guna warna hijau. Okay, premise satu. Saya tulis kat tepi ni sebagai reason dia. Awak tak perlu tulis assertion ataupun reason kat atas ni pun tak apa. Yang penting kita tuliskan dia punya apa proses. Okay, ni kita tuliskan premise satu sebab kita ambil balik daripada premise satu. Okay, and then yang kedua, we do not have. Okay, we do not have a barbecue today. Ayat yang sama. So kita akan tuliskan negation Q. Okay, sebab dia kata today kan. So kita buat macam ni. Negation Q implies. Okay, negation Q implies we will have a barbecue tomorrow pula. Tomorrow ni adalah R. Ingat ya kat sini beza dia today dengan tomorrow je. So kita sambung, kita tuliskan kat sini R. Okay. Jadi kita tengok kat sini ni adalah premise 2. Itu cara kita menulis, cara kita buat statement ni. Statement logik ni. Kita panggil apa kalau dalam notes ni? Sekejap saya tengok balik. Oh, ni tak ada. Sekejap, saya tengok kat sini. Apa dia panggil Oh, okay. Ni, kita represent argument tu balik. Just represent dulu siap-siap macam ni. Boleh juga kalau kita buat represent dulu and then baru kita buat assertion and reasons. Tapi kalau saya terus buat assertion dengan reason terus. Macam sekarang ni kan, saya sedang membuat assertion dan reasons terus. Saya tak nak declare dia macam tadi. Okay, saya tak nak declare dia awal-awal macam ni, represent argument. No. Saya akan terus directly premise 1 dengan premise 2 apa yang mereka boleh buat. Apa yang boleh mereka simplifykan. Antara dua ayat ni, apa yang mereka boleh faktorkan ataupun apa benda yang diorang boleh simplifykan. Ringkaskan lah, orang panggil ringkaskan kan. Okay, dalam premise 1 dengan premise 2 ni saya nak ringkaskan. So kita gunakan rules yang ada dalam chapter ni. So saya tengok balik kat sini. Okay, kalau awak lihat di sini dekat premise 1 dengan premise 2 ni, dia akan lihat kat sini kita ada implication dua implication. So kita tengok rules yang ada implication sahaja. So kalau lihat kat sini addition tak boleh sebab dia tak ada implication dekat sini tepi ni. Tepi ni semua ni. Yang mana ada implication atas dan bawah tu kita ambil. Macam sekarang ni semua ni tak ada Kita ada P sahaja tak boleh ambil, kita ada PNQ tak boleh ambil rules ni. PQ tak boleh ambil, P implies Q tak boleh ambil. Dia kena ada dua implication atas bawah. Macam soalan ni. Premise 1 ada implication, premise 2 juga ada implication. So ambil yang rules yang di mana ada dua-duanya implication. So kita lihat lagi, kita cari di sini
atas bawahnya ada implication. So ikut apa yang kita tengok kat sini, kita nak simplify yang mana satu. Kita nak simplifikan premis 1 dengan premis 2. So ambil yang formula tu. Okay, formula dekat sini. So P implies Q, kemudian Q implies R. So akhirnya dia akan potong Q tu, dia akan potong, dia akan cancelkan, dia akan terus buat P implies R. Sebab apa? Sebab apa potong? Sebab dia sama. Okay? Sebab dia sama P implies negation Q, negation Q implies R. Dia adalah sama. Negation Q dengan negation Q ni sama. Bila sama, kita boleh potong. 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 And then jawapan dia akan jadi dot P implies R. Okay, sebab saya potong Q ni. So jawapan dia adalah P implies R. Okay, kita panggil dia apa? Kita panggil dia hypothetical syllogism. Hypothetical syllogism. Dekat mana? Dekat on. Ni saya kena tulis tepi sikit. On apa? Hypothetical syllogism on hypothetical syllogism on 1 and 2. Pada 1 dan 2. Okay. So maksudnya awak lihat adakah conclusion dia sama macam ayat therefore? Okay, adakah conclusion dia ayat dia sama macam therefore? Adakah sama? Adakah sama macam ayat conclusion? Okay, so kita lihat Okay, therefore it rains today. Sorry, if it rains today, ini adalah P It rains today ni adalah P. Ni P. Then maksudnya implies we will have a barbecue tomorrow. So R adalah we will have a barbecue tomorrow. So P implies R. Jadi ini adalah conclusion dia. Adakah sama conclusion dia dengan apa yang kita buat? Okay, adakah sama? So yeah, sama Jadi bila sama kat sini, P implies R ni maksudnya betul lah. Jawapan kita tu betul. Kita boleh gunakan hypothetical syllogism. Okay, so jawapan dia macam tu sahaja. Dia adalah valid. Ini adalah cara kita untuk proofkan dia. Kita nak buktikan dia. Bahawa ayat ni adalah mempunyai rules of inference. Okay, penggunaan rules of inference dalam soalan. Bagi saya senang je soalan ni sebab kita just tengok sahaja formula dan kita aplikasikan dalam soalan. Cuma kalau kita lihat formula tu sentiasa dan kita sentiasa buat latihan, memang kita akan sentiasa ingat. Okay, kita akan sentiasa ingat lah. Jadi bagi saya, tak adalah kita makan banyak sangat step pun. Step dia senang je. Okay, step dia sangat senang. Untuk premis 1, premis 2 ni, kalau boleh tolong simplifykan dulu. Apa yang mereka boleh buat? Okay, cari mana formula yang bersesuaian. And then, ini adalah jawapan yang dihasilkan. Jawapan yang hasil daripada mereka berdua tadi. Hasil daripada simplification antara dua-dua ni. So, mereka menggunakan formula hypothetical. So inilah contoh soalan. Bila soalan bagi ayat karangan ataupun satu perenggan macam ni. Jadi kita kena nyatakan ikut step dia lah. Step 1 apa? Okay, step 1 tadi macam tadi saya cakap. Cari dulu premis dan kesimpulan. And then assume dulu PQR. Kalau ada R lah. Kalau tak ada biarkan sahaja. So step 3 adalah convertkan ayat tu kepada, ayat soalan ni kepada ni, propositional logic. Dan kita nyatakan apa reason dia. Kalau boleh terus buatlah. Maksudnya macam tadi saya cakap kan. Awak boleh je keluarkan semua ni, awak convertkan dulu siap-siap jadi 2 premise and 1 conclusion. Then awak baru buat assertion and reasons dia. Maksudnya 2 kali kerja lah. Tapi saya tak galakkan tu sebab takut pening. So saya buat macam ni je. Tengok
Saya terus kepada solution. Saya terus kepada assertion and reasons. Terus siap. So ini adalah contoh yang senang. Okey, contoh yang senang. Cumanya kadang-kadang assertion ni ada banyak lah. Kita tak boleh jangka Kadang-kadang ada sampai 13, ada yang sampai 16. So kita tak tahu. Okey, ni ada 8. Assertion dia ada 8. Tapi yang ni saya given ni maksudnya saya declare dulu. Okey, saya declare dulu ada 3 promise sebab dia ada banyak sangat promise. Jadi saya takut confuse kan. So saya declare dululah. Boleh je. Okey, boleh je, tak ada masalah. Cuma ingat kita kena assume. Okey, siapa dia? Walaupun ayat dia tak kena, ayat dia macam pelik sikit, tak logik dan sebagainya, biarkan. Okey, so kita lihat macam mana logiknya soalan ni. Okey. Alright, so berkenaan dengan rules of inference, example 1. So saya harap awak nampak dan dengan jelas lah. Dan kita akan tengok pula pada example yang kedua. Okey, hari ni tak lama sebab rules of inference ni sangat senang. Dan dia sangat mengantuk sebab banyak baca. Benda ni mengantuk sikit sebab yelah, dia bukan matematik sangat pun, dia banyak baca-baca kat sini. Jadi dia jadi mengantuk sikit. Saya yang ajar pun mengantuk ni. Okey. Jadi yang ni saya akan bagi awak lihat sama-sama. Kalau awak dapat soalan macam ni jangan tinggalkan dapat je macam ni. Apa ni, assume dulu. Okey, assume. P siapa? Q siapa? Okay. Oh, lupa. Sebelum assume tu, ini adalah ayat pertama. Okay, ini adalah ayat pertama. Okay, ini adalah premise 1. Okay, premise 1. Sampai ada noktah ya, bukan koma. Koma tu bukan premise 1. Kalau premise 1 ni dia daripada ayat awal ni sampai yang ada noktah kat sini. Biasa macam tu lah kebiasaannya. Kalau dia bagi ayat yang macam ni lah, ayat yang satu perenggan And then premise yang kedua, start daripada ayat kedua ni sampai yang ada dot ni. Okay, ni premise kedua. Ni P2 Saya tulis P1, P2 lah. And then ada lagi satu premise, ayat ketiga ni. So kita panggil dia P3. Satu saya cakap, premise ni boleh jadi banyak Cuma conclusion dia sentiasa last. Ni C conclusion. Alright. So ada 3 premise. Dan kita kena nyatakan lah siapa P, siapa Q dan siapa R. So kalau awak lihat di sini, situasi yang pertama mestilah start daripada awal start daripada bacaan awal ni. Okay. If horses fly or cows eat artichokes. So kalau awak lihat kat sini, kalau kita nampak ada perkataan and ataupun or, kita kena asingkan. Sebab mereka adalah conjunction atau disjunction. Or kan awak belajar simbol or, kalau and kan adalah simbol and, jadi mereka adalah asing. So awak kena faham, jumpa perkataan or, awak kena asingkan. Okay, asingkan. So horses fly ni adalah P. Kuda terbang. Okay, horses fly. Dan cows eat artichokes ni, apa maksud dia pun saya tak tahu. Jadi awak tuliskan dia sebagai Q. Okay. Kat sini And then ada lagi, kita assume R kalau ada. R, siapa R? Nyamuk. Okay, mosquito. Okay, nyamuk ni adalah burung nasional. So walaupun tak logik, tapi kita nyatakanlah mosquito. Ambil yang positif Mosquito is the national bird. Okay, is the national bird. So kat sini ada lagi S, ada lagi satu. S, siapa S? Okay, if the mosquito is the national bird, ni ulang balik so tak payah ambil. Peanut butter tastes good on hot dogs. Okay, so peanut butter sebab dia tak ada perkataan and atau or kan, so kita teruskanlah sebab habis. Peanut butter tastes good
on hot dog. Okay. So dia ada lagi tak? Peanut butter taste terrible on hot dog ni ayat sama, cuma terrible dengan good tu dia ubah. Okay, terrible dengan good tu sama. Cuma dia ubah ayat kat situ. Tapi tak apa, dia situation dia sama. Dia pasal peanut butter letak dekat hot dog. Dan akhir sekali conclusion dia cow don't eat article. So dia sama dia ulang balik. Walaupun negatif kat sini don't, tapi biar je dia ulang balik ayat Q tadi. So tak payah tulis. So dia sampai S Dia ada P, dia ada Q, dia ada R dan dia ada S. Okay, and then apa nak buat? Okay, biasanya kalau awak keliru kan, ada banyak sangat premis ni. So tulislah premis 1, premis 2 dengan premis 3 tu. P1 siapa? Okay, premis 1 ataupun saya tulis kat sini. Terus dia punya convert dia. Ni, premis 1 ni. Convertkan terus. Okay, nombor 1. Okay, nombor 1. If horses fly. Okay, if P. Okay, horses fly adalah P. So saya tulis P. Saya guna warna hitam je lah. If P or. Okay, or adalah or. Guna simbol or. Cows eat articles ni adalah Q. So tulis Q. Okay, and then ada koma kat sini, then. Then maksudnya anak panah, imply sebab if then jika maka. So yang ni awak kena bracketkan dia. Okay, bracketkan dia. P or Q implies apa? Mosquito is the national bird. Ini adalah R. So maksudnya P or Q implies R. Ini adalah premis yang pertama. Ini saya tulis warna hitam Ini adalah premis 1. Boleh je kalau awak nak terus tulis. Yang kedua, sebelum kita simplifykan apa-apa, kita kena tulis 2 premis dulu. Tulis dulu 2, jangan tulis 3-3 terus. Tulis dulu 2. If the mosquito is the national bird, so ini adalah R. Ini adalah R. Then adalah implies implies peanut butter taste good on hot dogs. So ni adalah S. Okay. Ni adalah dia punya premis 2. Okay, stop dulu. Jangan tulis premis ketiga. Sebab kalau tulis premis ketiga terus, nanti dia akan keliru. Cuba cari apa yang kita boleh simplifikan daripada 2 premis yang ni dulu. So kalau awak lihat, ada 2 simbol implies. Okay, macam tadilah formula tadi, hypothetical syllogism, di mana dia adalah 2 simbol yang implies. Dan R dia mesti sama. Kalau tak sama, tak boleh. Syarat dia mestilah implication atas bawah. Hurufnya mestilah sama. Baru boleh cancel. Okay, boleh cancel R ni. Dia akan dapat apa? Dia akan dapat kat sini. P or Q, saya guna warna hijau implies S. Okay, cancelkan R. Ini adalah hypothetical syllogism on 1 and 2. Nyatakan kat baris mana kita ambil. Ni tak kisahlah on ke, add ke, apa-apalah. Yang penting ada yang nyatakan baris mana yang kita ambil. Okey, yang keempat, baru tulis balik premis yang ketiga tadi tu. Peanut butter taste terrible on hot dogs. Okey, peanut butter taste terrible on hot dogs. So peanut butter taste terrible tu maksudnya S lah. S pula. Negation S lah. Okay, negation. Sebab taste terrible ni berlawanan dengan taste good. Okay, berlawanan. Good tu maksudnya baik. Terrible tu maksudnya teruk lah. So dia berlawanan. Dia akan jadi negation S. Ini adalah premis 3. Jadi ingat yang tadi kita buat tadi, kita simplifykan 2 ni untuk menjadi hypothetical syllogism. So yang ni dah tak boleh guna lagi. Maksudnya premis 1 dengan 2 dah tak boleh digunakan. Okay, dia dah invalid lah, dia dah tak boleh gunakan lagi. Dia dah berubah jadi yang ketiga ni. Dia dah berubah jadi macam ni. Okay, so yang ni tak boleh guna lagi
Okay. So apa yang kita nak buat untuk yang ketiga ni dengan yang keempat? Okay, apa yang kita nak buat dekat yang ni? Dua statement ni. Okay, so kita lihat awak boleh tengok kat sini, kita boleh gunakan formula modus tollens sebab dia ada satu imply sahaja, satu sahaja implication. So tengok formula ni, modus tollens, dia hanya ada satu sahaja implication. Okay, hanya ada satu sahaja implication. Satu je satu sahaja. Okay, awak boleh tengok kat sini, ada lagi satu formula yang satu imply sahaja. Mana? Ni, modus ponens. Modus ponens, modus tollens adalah satu sahaja jenis yang ada implies. Di mana ayat yang lagi satu tu tak ada apa-apa. Dia hanyalah satu huruf tunggal sahaja. Okey, awak boleh lihat kat sini. Okey, awak anggaplah P or Q ni sebagai satu huruf and then ada satu implies dan huruf biasa. And then tiba-tiba ada satu huruf yang tunggal. So awak boleh gunakan mana-mana modus yang sesuai. Modus ponens tak sesuai. Modus ponens tak sesuai sebab modus ponens dia ambil nombor depan ataupun huruf depan iaitu huruf P. Okey, huruf P. Kalau kat sini saya letak P or Q, okeylah dia akan jadi modus ponens. Tapi sebabkan saya ambil huruf kedua dan saya letak negation kat sini, sebabkan negation lah dia akan jadi modus tollens. Okey, tengok kat sini. Huruf kedua huruf Q dan huruf kedua juga ada negation. Okey, huruf kedua dia adalah huruf Q dan huruf kedua dia juga ada negation. So negation Q. Jadi kat sini sama juga, huruf kedua dia adalah S dan huruf kedua dia juga mempunyai negatif. Jadi kat sini saya boleh katakan modus tollens. Formula modus tollens dia akan jadi negation. Negation kepada huruf yang pertama. Okey, negation kepada huruf yang pertama. Macam ni. Okey, kita panggil dia sebagai modus tollens on 3 and 4. Okey. Yang ni mesti confused. Macam mana boleh dapat negation P or Q ni kan? Yalah sebabnya saya tadi ambil huruf kedua, saya letak negation. So maksudnya sekarang ni saya ambil huruf pertama iaitu P or Q, saya letak negation. Kena ikut yang sama. Itulah modus tollens. Okey ni. Awak lihat modus tollens ni, saya ambil huruf kedua, saya letak negation. So yang tinggal adalah huruf pertama, tapi ingat kena letak negation. Okay, ini adalah modus tollens. Modus tollens ni senang cerita tukarkan dia punya kebenaran lah, tukar terbalik sahaja. Kalau modus ponens senang, modus ponens ni direct lah. Awak boleh lihat modus ponens tu beza dia adalah kalau huruf pertama diambil, jadi huruf yang kedua sahaja yang tinggal. So huruf kedua dia adalah Q. Yang ini jangan tukar dia punya ni lah. Jangan tukar apa panggil? Simbol dia. Kalau dia positif, positif. Kalau dia negatif, negatif. Biarkan sahaja. Sebab modus ponens ni adalah mode that affirms. Okay, yang kena dengan dia punya ni ayat dia. So jangan tukar. Alright. Tapi contoh. Ingat formula ni kalau dia cakap kat sini, awak ambil kat sini P implies Q, tapi yang huruf yang ni dia tulis Q sahaja, tak ada negation, dia tak valid dia adalah invalid rule of inference. Dia akan jadi fallacy. Fallacy tu nanti kita akan tengok. Fallacy tu maksudnya gagal. Okay, fallacy. Ni. Fallacy. Dia incorrect inference. Maksudnya inference tu tak wujud pun. Itu kita panggil dia sebagai fallacies. Okey, ni nanti awak lihatlah. Sebab apa yang dalam ni kita belajar ada 8. Okey, kita belajar ada 8 law sahaja. Kalau dalam 8 ni tak boleh digunakan, kita anggap dia sebagai fallacies. Okey, fallacies ataupun fallacies. Kegagalan. Okey, kegagalan tak valid So kalau macam ni ikut syarat dia. Kalau dia ambil huruf pertama, awak tak boleh ambil huruf kedua. Kena ambil kalau kat sini dia huruf pertama, jadi huruf pertama je yang kena positif. Ini kita panggil modus ponens. Kalau kat sini contohnya saya letak huruf Q, tak boleh contoh kat sini kan. Sini tak ada negation. Okey, sini tak ada negation. Awak tak boleh kata ni modus ponens. Tak boleh
Sebab walaupun ni huruf kedua, kita ambil kat sini, kita tak boleh cakap dia modus ponent, tak boleh. Walaupun dia tak tukar simbol, tak boleh. Ataupun orang tak boleh cakap dia modus tollens, sebab modus tollens mestilah menukarkan kebenaran dia. Kalau kat sini positif, ni mestilah negatif. Tapi sebabkan ni tak ada negatif, dia bukan apa-apa formula. Dia tak ada apa-apa formula. Dia adalah fallacy. Dia adalah gagal. Tapi sebabkan tu saya tak nak ajar fallacy dulu, saya biarkan. So saya terangkan terus yang ni. Sentiasa. Rules of inference ni sentiasa ada formula. Awak boleh gunakan. Okay, fallacy tu nanti cerita. Okay. Sebab masa zaman sekolah awak tak belajar lagi tahu hujah sah dengan hujah tidak sah. Okay, tapi adik-adik kamu semua yang tingkatan 45 sekarang ni mungkin dah belajar hujah yang sah dan hujah yang munasabah lah dan sebagainya. Yang tu awak boleh tanya balik. Macam mana boleh jadi sah dan tak sah tu? Okay, tingkatan 4. Sebab mereka tahu kalau tidak mengikut rules of inference yang betul, mereka akan jadi hujah yang tidak sah ataupun fallacy lah. Okay. So yang tu awak kena tanya balik, kena rujuk balik formula. Okay, rujuk balik formula. Kalau tak dapat maksudnya fallacy. Tak valid. Okay, kalau ni dapat, so teruskan. Okay, premis 3, modus tollens pada 3 dan 4, pada sini awak dah simplifykan dia menggunakan modus tollens. So ini jawapan dia. Okay, teruskan lagi. 6, kita gunakan De Morgan's. Saya guna warna biru. De Morgan's adalah kita mendarabkan negation tu ke dalam bracket. De Morgan's law. Okay, awak tak payah tulis law lah, De Morgan's je lah. So dia akan dapat negation P. Okay, negation P. Maksudnya negation ni darabkan dengan P, dia akan dapat ni lah negation P. Okay. Kemudian negation darab dengan OR, dia akan dapat N. Dan negation darab dengan Q, dia akan dapat negation Q. Ni kita panggil dia De Morgan. Ingat De Morgan ni diguna pakai masa chapter 1.2 lagi. Sebab tu saya cakap kalau boleh tolong faham dan prokan diri sendiri, mahirkan diri sendiri untuk menggunakan formula De Morgan dan sebagainya. Associative ke, commutative ke dan sebagainya. Alright. And then apa adakah jawapan dia cukup sampai situ? Cuba tengok conclusion. Adakah jawapan dia conclusion? Okay, cows don't eat articles. So cows don't eat articles adalah negation Q. So macam mana conclusion dia kita nak jadikan dia negation Q sahaja? Macam mana nak jadikan conclusion ni negation Q sahaja? Sebab kita ada negation P and negation Q kat sini. So awak lihat formula. Boleh tak kita nak jadikan dia negation 1 sahaja, negation Q sahaja? Tengok kat sini. Okay, jawapan dia boleh. Okay, jawapan dia boleh. Kalau ada conjunction kat sini, P and Q. Okay, simbol conjunction ni kat sini, simbol conjunction kat sini P and Q. Tak kisahlah negation P and negation Q pun. Yang penting huruf pertama and huruf kedua. Okay, huruf pertama and huruf kedua. Dan kita boleh simplificationkan dia pada huruf depan sahaja. Kita boleh cancel huruf yang kedua ni. Kita boleh cancel Q ni. Kat sini kan, kalau awak lihat, saya nak cancel boleh, saya gunakan simplification. Tapi ingat hati-hati hati-hati. Simplification hanya cancel huruf kedua daripada conjunction. Kita nak conclusion kita dapat negation Q. Tapi kita nak cancelkan negation P. Macam mana tu? So awak kena tukar tempat. Awak kena swap. Negation P dengan negation Q ni tukar tempat. Okay, swap sahaja. Okay, swap sahaja menggunakan formula commutative. Okay, swap tempat dia menggunakan formula commutative. Ini formula yang penting. Kena tahu Kita panggil dia commutative. Commutative. Commutative adalah tukar tempat swap place. Okay, commutative adalah tukar tempat. Lupa nak bagi tahu. De Morgan's on 5. Kena nyatakan De Morgan's on 5, commutative on 6. And then simplification last sekali. Okay, conclusion dia akhir. Negation
Sebab apa? Sebab saya boleh cancelkan huruf kedua. Kita panggil dia formula simplification on 7. Okay. Ni. Lihat kat sini P and Q, saya cancelkan huruf kedua, saya dapat P sahaja. Maksudnya saya boleh gunakan formula simplification. So simplification ni maksudnya awak boleh hilangkan huruf kedua dengan pastikan syarat dia adalah simbol depan dia atau simbol tengah dia adalah simbol N. Okey, awak boleh hilangkan lah. So ingat formula ni kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit kita guna. Bergantung pada soalan. Ada yang sampai 17, ada yang sampai 16, ada yang sampai 14 row. Ni sampai 8 banyak sangat. Okay, so tengok kat sini premis 1, premis 2. Sama tak macam dalam notes? Okay, premis 1, premis 2, hypothetical, premis 3, modus tollens, De Morgan's, commutative simplification. Okay, sama. Tapi kalau awak terus buat simplification saja salah, tak boleh. Dia adalah fallacy. Hati-hati menggunakan simplification ni. Sebab simplification ni hanya boleh cancelkan huruf kedua sahaja. So ini adalah apa yang kita panggil sebagai rules of inference. Okay, awak boleh lihat rules of inference ni dia gabung formula rules of inference dengan formula equivalence. Okay, formula equivalence, logic equivalence. Jadi nak tak nak awak kena faham, kena buka dua-dua slide tu. Ataupun buka satu slide saja. Sebab slide ni kan dekat 1.5 ni, rules of inference punya slide ni, dia ada siap-siap dah nyatakan formula tu sekali. Okay, ni. After rules of inference punya formula ni, dia letak lagi important equivalent ni. Recap dia recap balik. So, boleh buka satu slide sahaja. Satu slide ni dia ada banyak. Okay, boleh gunakan commutative. Okay, commutative ni tukar tempat. P O Q, Q O P. Associative ni tukar bracket. So, semua ni kena tahu. Assumption, negation, trade. Okay, inilah. Tapi biasanya kita banyak guna De Morgan lah. De Morgan paling banyak guna. Commutative pun banyak lah. Yang lain tak banyak, sikit. Okay, so ini kita panggil dia sebagai recap lah. Okay, memang sangat mengantuk, jadi saya bagi kamu rehat jap, seminit itu. So, rehat dulu. Okay, sambung lagi sikit. Example 3. Lama lagi sekali, banyak lah ni. Banyak kan dia punya assertion dan reasons dia sangat banyak. So, try buat ini sama-sama. Dan dia suruh kita buktikan bahawa argument tersebut adalah valid. So, jom buat sama-sama. Okay. Sekarang ni saya nak terus tahulah berapa premis dia, berapa ayat dia kan. It is not sunny this afternoon and it is colder than yesterday. Okay, sampai sini premis 1. P1 We will go swimming only if it is sunny. P2. We do not go swimming. If we do not go swimming, then we will take a canoe trip. So ni adalah P3. If we take a canoe trip, then we will
be home by sunset. Ni adalah P4 sampai premise 4. Okay, yang akhir sekali adalah conclusion. So ada banyak premise dan conclusion. Sebabkan macam itulah saya kena cepat-cepat assume. Okay, assumekan dia. Assume P apa? Okay. It is not sunny this afternoon. Kalau boleh tukar dalam positif. Not sunny jadi it is sunny. Okay, tulis kat sini it is sunny. Okay, sampai habis tak kita tulis ni? Okay, it is sunny this afternoon lah contoh. It is sunny this afternoon. And, alamak ada perkataan and. Kalau ada and, asingkan. Kalau ada perkataan or, asingkan. Maksudnya and dengan or ni kena asingkan. So Q, it is colder than yesterday. It is colder than yesterday. Jadi settle untuk ayat pertama. Tengok ayat kedua. Are we will go swimming. We will go swimming. Semua positif. Only if ni ingat ya. P only if Q. Ini adalah formula P only if Q. Tengok balik 1.1. Recap balik. Recap formula 1.1. Banyak yang kita kena recap kat sini. Recap balik 1.1 punya formula. Kadang-kadang dia gunakan Q if P So hati-hati. Ni hati-hati beware. Hati-hati. So yang ni kita still ambil lah. We will go swimming only if it's sunny. It's sunny tu adalah ni lah P, tak perlu tulis balik. So S, we do not go swimming. Ni dah ada dah, walaupun do not go tu sama je. Okay. We will take a canoe trip. So we will take a canoe trip. Macam mana sebutan dia saya tak tahu. Okay, and then ada lagi tak? If we take a canoe trip, tak ada. Okay. We will be home. Ini ada T. We will be home by sunset. Alright. Jadi ada P, Q, R, S, T. Ada 5. Assume. Okay, ada 5 assume. Dan kita ingat balik, kita kena tahu jawapan akhir dia, conclusion dia adalah T sahaja. Conclusion dia T sahaja. Amboi, conclusion dia satu je. We will be home by sunset. Macam mana nak dapatkan T sahaja conclusion dia? So kita tengok satu-satu. Okay, yang pertama. Tulis dulu 2 premise. Untuk premise yang pertama ni, it is not sunny and it is colder than yesterday. Okay. So ini awak boleh tulis P, it is not sunny. It is not sunny tu adalah negation P. Negation P it is colder than yesterday. And ada perkataan and, ingat and. So and it is colder than yesterday adalah Q. Tulis Q. So ini adalah premise 1. Okay, premise 2 tulis pula premise 2. We will. Okay, kat sini premise 2. We will go swimming only if. Ingat only if ni maksudnya P only if Q. Ataupun boleh katakan if P then Q So sama je. Maksud dia adalah implication So kena buat anak panah lah. We will go swimming adalah R. Anak panah implies if it is sunny. It is sunny tu adalah P. So kena tulis P balik. Okay, ni adalah premise 2. Okay. So apa solution yang kita boleh buat antara 2 premise ni? Jangan tulis dulu yang lain Maksudnya kalau kita terus tulis 4 premise tu nanti kita akan confuse. So yang ni apa yang kita boleh simplifykan? Okay, so kita lihat. Kalau saya akan hapuskan Q. Okay, kalau saya akan hapuskan Q. So saya akan gunakan simplification
simplification on 1 Okay, simplification tu maksudnya kita simplify kan, kita cancel Q ni. So kita akan dapat negation P. Okay. And then kita akan buat lagi satu proses antara yang ni pula, antara dua ni. Sebab yang ni dia tak boleh pakai. Bila kita dah settle satu ni, simplification on 1 ni, jangan ambil lagi. Jangan guna lagi. Dah tak boleh pakai. So kita cancelkan yang nombor 1 tu. So kita boleh buat apa untuk dua ni? Tengok ni adalah P dengan P, huruf kedua. So modus tollent. Okay, huruf kedua adalah modus tollent. So jawapan dia adalah negation R. Ingat letak negation kat depan. Okay, modus tollent. Kalau tak tahu kenapa negation tu ada, rujuk balik formula modus tollent. Modus tollent on 2 and 3. Boleh je tak sama macam notes. Saya punya sama tak? Sama pula. Okay. Kebetulan. Alright. Yang kelima. Sekejap Permis 1, permis 2, awak dah hapuskan. Awak dah simplification ke 1 ni awak dah tak boleh guna. Modus tollent 2 dengan 3 awak dah tak boleh guna. Okay, maksudnya awak tinggal 4 sahaja. Tinggal negation R je. Tapi conclusion kita adalah T. Okay. Jadi apa yang kita nak kena buat? Kita top up permis. Okay, kita top up permis. Tambah permis tambah permis satu lagi. Kita tambah lagi satu permis. Kita letakkan permis yang baru kat sini. Permis 3. Top up top up. So top upkan dia. Permis 3 dia adalah if we do not go swimming. Do not go swimming. So negation R. Okay, sebab R kata will go kan. Tapi negation R maksudnya do not go. Don't go lah maksudnya. Okay, then implies we will take a canoe trip. So then implies dengan S. Okay, apa yang awak boleh lihat di sini? Yang ni awak boleh katakan awak ambil permis 3. Dan yang keenam ni, apa yang awak boleh buat antara dua ni? Okay, apa yang awak boleh buat adalah modus ponens. Okay, sebab apa? Sebab huruf depan huruf dia negatif R. So modus ponens ni adalah ambil directly, tak perlu tukar simbol. So jawapan dia adalah S. Okay, ni potong tinggal S. Ni modus ponens. Ingat syarat modus ponens mestilah kalau di sini huruf negatif R ni huruf depan, modus ponens mestilah ambil huruf depan juga tak boleh tiba-tiba huruf belakang, tak boleh kena huruf depan. Itu adalah hukum bagi modus ponens. Tak percaya nanti awak try tengok balik slides. Tengok balik slide formula dia. Formula apa? Modus ponens. Ini huruf pertama P. Okey, nanti awak cancelkan huruf pertama tu sebab dia ambil huruf pertama kan. Jadi jawapan dia ambil directly huruf kedua. Ini adalah modus ponens. Yang ni statement paling panjang ni awak tak boleh tengok pun. Sebab ni macam meningkat sikit lah. Okey. So ni modus ponens on 4 and 5. Okey, 4 and 5. Jadi 4 and 5 tak boleh guna dah. 4 and 5 tak boleh guna. Cancelkan. Okey. So next, sebab dia banyak sangat nanti awak confuse, awak terguna 2 kali pula. So takut nak terpandang kan. So cancelkan mana yang dah tak boleh pakai. So ingat tinggal S tak sama macam T. S tak sama dengan T. S tak sama dengan T. So awak kena tambah lagi permis, top up lagi. Okay, top up lagi permis. If we take canoe trip, then we will be home by sunset. So canoe trip adalah S. So implies we will be home by sunset. We will be home by sunset. Okay, so T. Sama juga awak boleh aplikasikan kat sini. Awak tulis permis 4. Dan ingat sama juga formula dia. Modus ponens. Jawapan dia adalah T. Dah sampai kesimpulan. Guna merah. T. Okay. Modus ponens lagi sekali. Tak sama pula dalam slide. Modus ponens on 6 and 7.
Kadang-kadang saya guna apa Oh, saya buat lagi panjang. Saya guna sampai disjunctive syllogism. Ni pun boleh, tak ada masalah. Cuma jalan kerja dia panjang sikit. Tak ada masalah Sebab tu saya cakap disjunctive syllogism ni tak nak guna pun tak apa. Tapi ada solution dia lah. Cuma sama lah cara jawab dia Alright, so ingat. Pastikan jawapan dia kena dengan conclusion tu. Maksudnya kalau kena, kira awak berjaya. Tak kisahlah, kadang-kadang kita tengok kawan kita buat jalan kerja dia lain. Kadang-kadang kawan kita buat, dia orang tak guna pun modus ponens. Dia orang guna disjunctive syllogism. Okay, dia orang guna promis 1 sampai 4 terus. Lepas tu dia orang terus hapuskan. Dia orang ada cara dia orang sendiri. Tapi ingat, yang penting kita dapat solution tu, kita dapat conclusion yang sama macam dalam soalan. Itu yang penting. Adakah sama? Kalau kita dapat sama, maksudnya itu adalah valid. Argument dia adalah valid. Okay, argument valid sebab sama. Akhirnya kita dapat. Yang itu paling penting. Sebab, yelah macam awak lihat kat sini, saya buat dalam kelas ni tak sama macam apa yang saya buat dalam notes. Okay? Sebab kadang-kadang masa saya buat notes tu, idea saya lain tau. Tapi bila saya nak ajar tu, idea saya pula lain. Dia tak sama. Jadi, kadang-kadang jawapan dia boleh jadi berbeza-beza. Tapi jangan risau. Selagi awak dapat, selagi tu awak betul. So, tak perlu risau. Jangan tiba-tiba dah buat-buat tu, sangkut tengah jalan. Itu maksudnya awak gagal lah tu. Gagal buat. Okay. So, ini contoh. 3 example berkenaan dengan rules of example. Itu sahaja. Rules of example pula. Rules of inference. Itu sahaja topik yang saya nak ajar. Okay, dalam 1.5. Yang lebih-lebih tu maksudnya awak kena belajar kat sini. Okay, quantified statement ni sama je. Cara dia sama. Yang penting guna rules of inference sahaja. And then fallacies. Fallacy ni saya dah terangkan tadi lah. Maksudnya benda tu tak wujud. Okay, inference tu awak tak boleh pakai. Maksudnya fallacy lah. Okay, dia ada banyak jenis fallacy ni teori sahaja. And then circular reasoning pun sama teori. Ni ada lagi banyak proof. Proof ni saya tak nak ajar lah. Sebab proof ni nanti lagi pening lah. Okay, sebab walaupun masuk tapi saya tak nak ajar dulu proof. Saya just nak ajar ni je. Ni penting, sangat-sangat penting. Rules of inference. Okay, sangat penting. Kalau pelajar diploma dia dah tahu lah, dia dah biasa buat kan. Alright, 9:30 dah. Ada lagi 2 example. Okay, ada lagi 2 example. Saya terus go je. Okay, sebab tu saya cakap the argument is valid. Walau macam mana sekalipun nak buat, argument tu adalah valid. Okay, kalau awak rasa awak boleh go dengan rules of inference ni, nanti awak try buat latihan dia. Try buat latihan ni sebab senang je soalan ni. Sebab apa? Sebab senang, sebab saya dah bagi kat sini. Cuma ingat bila saya dah bagi kat sini, elakkan cuai. Elakkan cuai. Hati-hati dengan perkataan negatif. Kalau ada perkataan negatif tu hati-hati. Tapi bagi saya letak semua positif lah kat sini. Okay, so yang ni awak boleh try buat self practice 5. Soalan 1 dengan soalan 2, 3, 4 ni semua sama je. Okay, cuma example 4 dengan example 5 ni. Okay, kita tengok example 4 dulu. Okay, seperti mana yang saya ajar tadi tu. Ingat benda yang paling penting awak kena tahu. Rules of inference ni ada 8 dan awak kena belajar cara penggunaan dia. Jadi yang ni memang nampak macam susah lah bagi yang first time belajar. Tapi ingat, first time belajar tu memang sangat complicated. Cuma kalau dah sampai bila dapat soalan assignment, dapat soalan test, dia akan jadi macam senang sebab kita boleh rujuk balik kita punya ni slides. Okay, jadi tak perlu nak hafal sebab online kan. Alright. Untuk example 4 ni pula, caranya sama. Cuma kat sini saya nak tambah sikit, saya nak ajar sikit penambahan rules. Tadi ada 8 kan? Sekarang ada 12.
Maksud saya ada 4 tapi kita totalkan jadi 12 lah. Okey, tadi ada 8 tambah lagi 4 formula. Okey, apa tu formula baru tu? Okey, 4 formula baru tu. Alright. Ni. Alright, ini adalah formula baru. Formula baru kat sini ada 4 sahaja, tak perlu susah-susah, senang sangat formula baru ni. Kita panggil dia universal instantiation, universal generalization, existential instantiation, existential regeneralization. Susah nak sebut kan? Lidah saya pun dah lalut dah. Okey. Ingat tak yang saya ajar 1.3 tu berkenaan dengan predicates and quantifier. Ni kita guna quantifier quantifier sahaja. Okey, sebab tu tajuk dia quantified. Okey, quantified ni ada dua. Ada all, ada exist. Okey, ada all, ada exist. Ada universal, ada exist. Apa pula cara dia? Apa pula solution untuk soalan ni? Okey, kalau lihat untuk universal instantiation ni, saya hilangkan simbol predicate. Saya hilangkan simbol quantifier ni. Okey? Contoh. Oops. Kalau saya ada kat sini AX, PX. And then saya jadikan dia sebagai PA. Ni nombor 1, ni nombor 2. AX, PX. Okey, bila X tu, saya tukarkan X tu, ni kita panggil dia sebagai variable. Variable. Saya tukarkan variable ni sebagai huruf yang saya suka hati, saya nak letak apa. Contohnya A ke, B ke, apa-apa ke. Jadi ini kita panggil dia sebagai instantiation. Instantiation. Saya ubahkan X tu kepada huruf apa yang saya nak. Cuma kalau simbol depan dia ni adalah all ataupun universal, kita kena letakkan nama dia universal. Okey? Ikut simbol depan dia. Nampak tak? Variable asal dia X, tapi saya ubahkan dia jadi A. Boleh je kalau saya letak huruf B ke, huruf C ke, tak kisah. Itu kita panggil instantiation. Kita ubah huruf tu. Ada juga satu perkara lagi, simbol E terbalik, X, PX. Saya ubahkan dia jadi P Ali. Contoh P Ali. Nama orang P Ali. So hati saya nak letak apa kan? Okey? Tapi ingat, yang kita ubah ni, X kepada sesuatu ni, variable ni, kita panggil dia instantiation. Kita ubahkan dia. Tak kisahlah simbol E ke A ke, yang penting kita panggil dia sebagai instantiation. Cuma simbol depan kat sini, kalau E terbalik, kita tukar nama dia existential je lah. Maksudnya nama je lah yang lain. Instantiation tu maksudnya variable tu saya ubah dengan variable sesuka hati saya. Tapi syaratnya, simbol universal dengan simbol existential tu hilang. Okey, AX tu hilang, potong. EX tu juga hilang, potong. Okey, so nampak tak? Itu cara dia. Ini sahaja penambahan formula. Formula ni je yang famous. Okey, ada lagi satu formula. Katakan awak letak P P kucing kucing contoh P kucing. Ni nama kucing, variable tu. And then tiba-tiba awak nak jadikan dia sebagai AX, PX. Contoh awak nak convert balik kepada umum. Okey, ni nak convert balik kepada umum kita panggil dia umum. Okey, jadi kita panggil dia generalization. Tadi instantiation kita ubah sesuka hati kita, instant. Tapi sekarang general, umum generalization. Apa dia? Universal, ikut simbol. Universal generalization. Kalau kita nak letak simbol ni, contohnya P kucing ni, kalau saya nak tukarkan dia jadi huruf E kat sini, saya jadikan dia sebagai E, X, PX. So nanti saya tukar nama je lah. Saya tukar nama kat depan dia, saya tukar nama dia existential. Maksudnya kat sini existential generalization. Jadi sebenarnya formula ni adalah formula yang saya suka-suka hati saya nak buat apa pun.
Kalau saya nak letak dia nama apa-apa pun suka hati saya. Kalau saya nak ubah balik kepada umum pun suka hati saya juga. Jadi formula ni awak nak guna boleh, tak nak guna pun tak apa. Okay, dia adalah penambahan sahaja. Ni kita panggil quantifier statement. Okay, 4 formula yang sangat senang. Sebab tu awak lihat kat notes ni, we select any element. Any. Apa-apa je. Dan yang ni pun sama. For any C. Apa-apa je untuk C. Dan maksudnya kat sini adalah formula bebas. Okay, formula bebas sama ada kalau kita nak guna boleh, tak nak guna pun tak apa. Ikut situasi. So macam mana situasi yang bila kita kena guna dan bila kita tak nak guna. Okay, so yang tu awak kena lihat soalan. Okay, yang ni saya sukalah sebab yang ni best. Sebab ni macam kita pula yang jadi macam tuan kan. Dia rasa macam sesuka hati kita nak buat apa pun. Okay, so lihat kat sini contoh proof the following arguments are valid. Okay, so baca kat sini. Kita ada ayat pertama, P1. Ingat cara yang sama, step 1. Nyatakan premise dia dengan ni conclusion. Ini P1. Yang ini adalah P2. Yang ini akhir sekali adalah conclusion. Cara yang sama macam tadi. Kemudian step kedua, assume. Jangan lupa step kedua, jangan short sendiri untuk awak buat soalan ni tanpa awak assumekan dia. Tak boleh. So kena assume dulu. So assume P, siapa P? Tanya soalan. Everyone in the discrete math class has taken a CS course. Okay. Saya rasa awak confirm kat sini. Jadi saya nak lihat kat sini. Discrete math. Okay, discrete math class. Sebab kat sini ada dia ada beritahu student in the discrete class kan. So saya cakap discrete math class lah. So X is a discrete math class. Betul tak? Sekejap saya tengok balik notes. Saya pun dah lupa dah. Example 4. S is in ni discrete math class. Okay, S is a discrete math class. Something lah macam ni. Tak betul tak apalah kalau assume ayat dia macam tunggal langgang pun tak apa And then Q, kalau ni orang nak try QX pun boleh, tak ada masalah. Tapi sekali saya lah kan. Ini pun sama PX. Cuma yang awak kena mention X tu sebab ni tajuk quantifier. Quantifier punya tajuk kena buat macam ni lah. Okay, X is a apa? Q adalah ayat yang kedua. Taken CS course. X has taken CS course. Tapi kena nyatakanlah X ni kalau macam tadi tu tak payah sebab yang tadi tu tak ada quantifiers punya soalan kan. Yang ini ada quantifier sebab ada perkataan everyone. Yang ni ada perkataan nama orang. Jadi sebabkan ni kita gunakan tajuk di bawah quantifier. Okey, tajuk bawah quantifier. Bila tajuk bawah quantifier, nak kena pasti dia adalah awak tengok kat sini. Ada nama orang, ada perkataan everyone ataupun there is a. Ingat keyword-keyword yang kita belajar. For all, for every. Lepas tu there is exist, ada banyak lagi. There is exist, ada banyak kata kunci kat sini. Ataupun none. Kan? Ataupun nama orang. Okay, nama orang pun boleh jadi. Ini kita panggil dia sebagai quantifiers. Okay? Quantifiers. Alright. So, apa nak kena buat adalah kita dah assume kan kat sini PX, QX. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak ada, tu je.
Okay, so yang ni saya try buat sama-sama. So lihat soalan ni baca dulu. Yang pertama P1 P1. Everyone, semua orang. So kita gunakan A terbalik X. Okay, A terbalik X. Mungkin orang letak huruf P sekati P X. Okay, sebab everyone in discrete math class. In discrete math class adalah PX. Kalau dia cakap everyone has taken a CS course, awak tukarlah dia jadi Q. All QX. Tapi sekarang ni dia cakap everyone in the discrete math class. Ni is a discrete math class. So ini awak kena tukar PX lah. PX. Okay. Has taken a CS course. Dia gunakan kata hubung kat sini. Telah mengambil CS course. Awak tak boleh gunakan simbol N. Ingat tak valid All tak boleh. Incorrect Incorrect. Tolong recap balik 1.3. Incorrect Kalau simbol A terbalik kita kena guna implication. Implies. Macam ni Implies CS course. QX lah. Tolong recap balik 1.3. Apa yang membuatkan kita boleh guna dan apa yang tidak boleh guna Awak boleh lihat kat sini. Okay, notes ni. Ni. Kalau A terbalik, gunakan anak panah. Kalau N tak boleh tak boleh. Incorrect. So gunakan simbol yang betul. Sama juga dengan untuk I terbalik Kalau gunakan untuk simbol I terbalik ni, kita kena guna N. Awak tak boleh gunakan simbol implies So hati-hati. Tolong recap balik slide ni. Banyak benda yang kena recap balik. Sebab tu chapter 1 ni sangat berat. Chapter 1 ni sangat berat sebab semuanya terlalu banyak. Sebab tu kan korang belajar sampai 6-7 minggu ni tak habis-habis lagi chapter 1. Okey, kita lihat. Apa yang kita lihat kat sini? P2 adalah Marla is a student in the discrete class. Okay, premis kedua ni adalah Marla is a student in the discrete class. So ni adalah Marla tu awak boleh katakan nama orang. Student in the discrete class ni adalah PX. So boleh tulis kat sini. Nombor 2 P Marla. Okay, P Marla. Sebab apa? Sebab student in the discrete class itu adalah PX. Sebab tu awak guna P Marla. Kalau dekat sini dia cakap Marla has taken CS course, awak bolehlah cakap Q Marla kan. Dalam X tu saya ubahkan dia jadi nama orang. Ini kita panggil dia premis. Okay, ni premis 1. Ni premis 2. Apa yang kita dah boleh buat dalam ni? Awak kena convertkan premis 1 ni menjadi nama orang. Okey, awak boleh tukarkan jadi nama orang. Awak tukarkan dulu. Nombor 3 ni. Okey. P Marla implies Q Marla. Maksudnya awak tukar nama orang je. X tu awak tukar. Okey, kita panggil dia sebagai universal instantiation. Universal instantiation. Okay. Universal instantiation. Universal instantiation on 1. Okay. Universal instantiation on 1. Instantiation tu maksudnya awak tukarkan X tu menjadi nama orang. Ataupun huruf lah, variable. And then baru awak boleh gunakan formula P Marla ni awak dapat Q Marla. Awak boleh dapat awak boleh dapat Q Marla. Okay, iaitu conclusion dia. Apa dia? Modus, bukan modus operandi tapi modus ponens. Modus ponens on 2 and 3. Okay, sebab huruf depan dah ada, so ambil huruf belakang. Okay, Q Marla. Adakah Q Marla itu sama dengan conclusion? Okay, Marla has taken a CS course. So, CS course ni adalah Q. So, Q Marla adalah nama orang. So, Q Marla lah.
Okay, cara yang sama cumanya awak just tambahkan formula ni lah bila perlu. Okay, bila perlu. Yalah, sebab awak tak boleh tukarkan all x, px implies qx dengan p marla ni jadi modus ponens terus, tak boleh dia invalid. Dia kena sama jenis dulu, sama variable dulu baru awak boleh gunakan ni. Apa rules of inference. Kalau variable dia tak sama, awak tak boleh gunakan rules of inference. Okay, pastikan x tu tukar jadi marla dulu kasih sama variable. Jadi ini senang saja example 4 yang melibatkan quantifiers. Okay, rehat dulu dalam 2 minit sebab nanti kita akan lihat lagi sikit untuk example 5. Okay, rehat dulu 2 minit, kita akan sama pukul 9.45. Alright. Belum lagi 9.45. Sekejap Okay, dah 9.45. So kita sambung kepada soalan yang terakhir. Example 5. Prove the following arguments are valid. Okay, yang ini saya assume awak kena buat slow lah. A student in this class has not read the book. Everyone. Ada perkataan everyone automatic dalam tajuk quantifiers. Ataupun ada perkataan there is a ke ataupun a ke kan. Maksudnya adalah dalam tajuk quantifiers Alright, so untuk soalan ni kita kena pasti ada berapa premise? A pula. P1, P2, kemudian conclusion. Akhir sekali adalah conclusion someone ni adalah E terbalik. Someone ni adalah E terbalik. EX pas exam apa benda ni saya tak tahu, saya tak assume lagi. So nanti dulu. So assume dulu. Assume P adalah student in this class. Tak payah kot. Nak ke? Tak payah. Saya rasa student in this class tak payah kot. Sekejap saya tengok balik notes. Oh, saya just terus buat has not read the book Tak apalah, saya buat yang tu je lah terus. Boleh je kalau nak buat P ni sebagai, boleh je kalau nak buat PX, okay, assume PX sebab dia adalah quantifiers.
Awak boleh assume PX ni sebagai student in this class. Okay, student in this class. Boleh je, tak ada masalah. Saya nak tak apa X is a student in this class. Okay, tapi kalau tak nak pun tak apa Okay, boleh je. Tapi kalau saya ikut notes lah nanti awak ni kan. Okay, so PS ni saya just ambil yang positif ni. Has read the book. X has read the book. Ambil yang positif QX X passed the first exam. Okay, ayat kat sini Kelas pass the first exam. So ada PX dengan QX. Jadi kita ada jawapan kat sini nombor 1 adalah a student. Satu student. Jadi kita gunakan EX. A student in this class has not read the book. So negation PX. Okay. EX negation PX. Okay. Awak boleh je buat macam ni ataupun awak boleh terus ambil yang negatif. Tapi saya ambil yang positif kan. So saya buat negatif saja. Tak ada masalah. Okay. Macam notes ni saya buat negatif has not. Tapi kalau kat sini saya buat has read. Tak ada masalah. Okay. And then everyone. Okay. Everyone ni adalah premis 2 Everyone kita gunakan all X. Tengok simbol dia tak sama. In this class has passed the first exam. Okay. QX. Macam mana kita nak jadikan conclusion dia supaya conclusion dia dapat EX, someone ni adalah EX pass the first exam iaitu QX has not read the book. Maksudnya and not PS. Macam mana kita nak jadikan conclusion ni macam ni? Sangat complicated kan? Okey, jadi kita lihat di sini. Okey. Nombor 3. Okey, nombor 3 ni kita boleh tukarkan premis 2. Okey, ni premis 1 Premis 1 premis 2. Kita boleh tukarkan premis 1 dengan premis 2, sorry Kita boleh tukarkan premis 1 dengan premis 2 untuk hilangkan simbol ni dulu. Sebab kalau simbol ni ada, kita tak boleh gunakan rules of inference yang 8 tu. Kita hanya boleh guna 4 sahaja, iaitu universal dengan existential punya rules of inference. Okey, dia macam ni. Rules of inference, rules of ROI ROI untuk yang basic ada 8. Only 8. Tapi rules of inference untuk yang quantifiers quantifiers ada 4. Okey. Untuk kita gunakan rules of inference yang basic ni, awak kena hilangkan dulu quantifiers tu dengan menggunakan 4 elemen yang ada, 4 law yang ada. Itulah yang ni yang 4 ni. Untuk awak hilangkan 4 tu, apa tujuannya kita nak hilangkan? Sebab kita nak gunakan yang ni, yang basic tu. Sebabkan dia bukan basic, awak tak boleh cakap, oh ini kita boleh gunakan terus modus ponens, tak boleh. Kita boleh terus gunakan addition, tak boleh So benda ni, awak kena gunakan ni dulu, ROI quantifiers. So hilangkan dulu. Hilangkan dulu all X dengan ni, hilangkan dulu. Letaklah apa-apa something, letaklah negation PA ke, kan? Negation PA ni adalah QA, tak ada masalah. A lah awak letak Okay, ini awak boleh tuliskan dia sebagai formula existential general instantiation. Sebab awak tukarkan dia jadi huruf yang awak nak. On one. Yang ini universal
Instantiation. Awak boleh je tak nak tukar A, awak tukar X pun boleh, tak ada masalah. Contohnya ni awak tukar X, tak ada masalah. Walaupun huruf yang sama, biarkan. Instantiation. Ingat, nama dia berbeza sebab ni, simbol dia. Okay, and then yang kelima, baru awak boleh gunakan ROI yang basic. Sebab quantifiers tu dah hilang. Okay, bila quantifiers tu dah tak ada, awak boleh gunakan ROI yang basic. Rules of inference yang basic. So, untuk tu, awak boleh lihat apa yang kita boleh gunakan formula ni, awak combinekan. Okay, awak combinekan dua-dua ni dengan menggunakan formula conjunction. Okay, formula conjunction. Tengok balik, apa simbol yang tunggal-tunggal ni? Okay, awak tengok kat sini. P tunggal, Q tunggal, P and Q. Okay, saya ulang balik. P tunggal, Q tunggal, and then kita combinekan dia jadi P and Q. So, ini kita panggil dia conjunction. Sama juga di sini. Negation P tunggal, Q tunggal, maksudnya awak boleh combinekan dia menggunakan conjunction. Conjunction. Negation PX. Alamak, tak muat. Negation PX and QX. Okay, awak boleh cakap ini adalah conjunction. Okay, ini adalah conjunction. Conjunction on 3 and 4. Okay, maksudnya 1, 2, 3, 4 tak boleh guna dah. Okay, and then jangan lupa kita nak susunan dia QX depan, negation P belakang. So, tukar tempat dia gunakan formula commutative. Okay, QX and negation PX. Commutative tukar tempat. Okay, ni nombor 6. Awak tukar tempat dulu. Okay, ni nombor 6. So, apa dia punya jawapan dia? Dia adalah commutative, tukar tempat. Commutative on 5. So, 5 tak boleh guna. Kemudian nombor 7, baru awak masukkan balik dalam bentuk ni, EX, QX and negation PX. So, tuliskan dia, jawapan dia, EX, QX and negation PX. Ini kita panggil dia existential generalization. Sebab kita nak umumkan dia. On berapa ni? On 6 Okay, on 6. Okay. On 6. Okay, yang ni saya asingkan. Tepikan sikit. Okay. Walaupun awak jawapan dia tak sama sikit macam notes, tapi tak apa. Ini dia punya conclusion. Okay, dia mungkin agak susah lah, tapi try buat dulu. Try tengok balik macam mana nak buat. Okay, try buat balik example 1 sampai 5 ni dan try awak fikirkan macam mana awak nak tahu, nak faham ni. Okay, sebab notes ni dah ada, tinggal nak fahamkan balik je. Dan kalau awak terlepas apa-apa, awak boleh rujuk balik rakaman ni. Sebab bagi saya, kalau awak faham yang asas dia tu, yang ROI, saya panggil ROI kalau awak faham rules of inference, ROI yang basic, awak boleh gunakan ROI yang quantifiers. Okay, ROIQ awak boleh gunakan yang ni. So hati-hati ROI basicnya ada 8. Tak ingat tak apa, boleh rujuk. ROIQ ada 4. Dalam ROI ni awak boleh gunakan formula, boleh combinekan dengan formula equivalence. Recap balik equivalent. Recap from 1.2, recap from 1.3. Jadi saya tahu ada yang agak blur, ada yang agak susah dengan tajuk ni dan agak ngantuk sebab saya pun ngantuk sangat ni. Tak tahu kenapa. Tapi tak apa, awak try buat je. Okay, sebab yang example 4 dengan 5 ni saya tak ada contoh soalan dia. Mungkin ada sesetengah yang pernah buat soalan ni daripada pensyarah masing-masing. Tapi saya tak pernah buat lagi soalan ni masa zaman saya belajar lah. Cumanya itu cara yang paling senang. Okay.
Dan mungkin kalau awak dah dapat soalan yang macam tu daripada pensyarah, try buatlah untuk mahirkan kefahaman. Macam ni dekat slide ni saya tak jumpa mana-mana example yang lain. Saya just jumpa yang tu je. Jadi try buat example terbalik semula dan cuba fahamkan. Okay, sebab ni sikit je dia punya quantified statement ni. Kalau cari kat internet dia sangat susah. Nah, inilah saya ambil daripada internet exercise tutorial tu. Yang ni jadi example 5 tadi. Okay, ini saya jadikan exercise tadi tu sebagai example 4, example 5. So sebenarnya saya dah explain dah ni. Okay, jadi inilah cara yang sama macam ROI yang basic, cuma kita gabungkan sekali dengan ROI 4. Cuma kat sini awak tak boleh gunakan sekaligus, awak kena asing-asing. Okay, asing-asing. Okay, itu sajalah yang saya nak terangkan dalam pukul 10 pun. Jadi kalau ada apa-apa masalah, awak boleh try tanya saya dan ingat ya, saya mungkin sahaja akan stop dulu kot ajar sampai chapter 1 sebab chapter 1 ni sangat berat. Jadi untuk chapter 2 tu tak banyak. Saya mungkin tak dapat nak tolong lah. Tapi tengok dulu macam mana. Next week saya akan maklumkan balik kalau saya teruskan atau tidak. Okay, sebab chapter 1 ni sangat berat. Saya harap sangat. Kalau dapat chapter 1 pun dah memadai dah. Okay, chapter 1 ni kira nyawa jugalah. Okay, ini adalah link Google Form. Jadi isikan sahaja link Google Form ni sebagai attendance survey. Saya tak sure lagi, mungkin ini kelas terakhir ataupun tidak. Nanti saya akan maklumkan pada masa yang akan datang nanti. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, sama-sama.